Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratan nabiyina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likulli arwahi abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Sadaqa Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberi peluang oleh Allah untuk kita menggunakan masjid dan kita beribadah dalamnya dengan penuh rasa keikhlasan. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan duduk kita untuk menunaikan sembahyang sebelum ini dan selesai, maka hendaklah kita berniat di hati kita untuk niat i'tikaf. Dalam pada itu, ya, kita berniat juga untuk nak menunggu sembahyang fardu isya. Kerana orang yang menunggu sembahyang fardu isya ni pahalanya bagaikan tak henti-henti, tapi syarat ada wuduk. Ai sembahyang masih ada lagi. Ya, bagaikan kita sembahyang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sembahyang lagi 2 rakaat salam, sembahyang lagi 2 rakaat salam. Itulah kelebihan dia. Tapi adalah syarat-syarat yang lain lagi untuk makluman kita bersama. Maknanya mengambil wuduk dengan sempurna, elok, jaga sunat-sunat dia, dan juga tidak melakukan benda yang makruh dalam masa mengambil wuduk. Ya, itulah bentuk-bentuk yang perlu kita jaga. InsyaAllah, ya, sementara menunggukan sampai waktu isyak pukul 8 suku, maka 40 minit lebih kurang ni kita dapat pahala tak henti-henti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang ni ada sebenarnya dalam kitab kita ni, tapi tak sampai tempat lagi. InsyaAllah nanti sampai masa ni kita akan tengok. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sementara kita nak membaca kitab, biasa kita ambil Riyadhus Shalihin dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qil wa man qiratan? Qal misla jabalain al-azimain. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, man syahidal janazah, siapa yang menziarahi jenazah, hatta yusalla 'alaiha, hinggalah disembahyangkan ke atasnya. Jadi kalau boleh kita sama-sama sembahyang, itu sebaiknya. Falahu qiratun, maka dia akan dapat pahala bagaikan sebuah gunung, sebuah bukit. Pahala sebuah bukit, bayangkan ya. Wa man syahidaha hatta turfan, siapa pula yang mengiringi sembahyang jenazah, selepas sembahyang jenazah dia mengiringi pula ke kuburan dan akhirnya dimasukkan ke dalam liang lahat dan selesai dikebumikan, apa jadi? Falahu qiratan, maka dia akan dapat pahala 2 gunung.
ya, dua qiraat maksudnya satu sebelum lepas sembahyang, yang kedua kebumikan. Jadi dua gunung dapat. Wa ma qiratan, ya, qala mislu jabalain azimain, ya. Apa dia katakan qiratan itu, apa dia? Mislu jabalain, seperti dua buah bukit. Bukanlah gunung, no. Dia tak mau jadi buat gunung situ. Mislu jabalain, seperti dua bukit al-azimain, yang besar. Nanti kita jumpa lagi nanti dalam hadis yang lain, ada nanti, tapi tak apalah, kita baca pilah. Kata sini yang dikata fa'inna yarji'u. Man ittaba' janazah muslim imanan wa ihtisaban, sesiapa yang mengiringi jenazah muslim dengan penuh keimanan dan juga menghitung ataupun melihat sendiri kejadian Allah, ciptaan Allah, ya, mudah-mudahan dia juga mengambil keinsapan, kesedaran termasuk ihtisaban. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, maka wa kana ma'ahu, sebenarnya dia adalah daripadanya hatta yusalla 'alaiha, dan sehinggalah sembahyang atasnya. Jadi wa mufrigha min dafaniha, dan siapa pula yang mengiringnya sampai dikebumikan, fa innahu yarji' minal ajri bi qiratain, maka dia akan pulang dalam keadaan membawa dua pahala, dua qiratain, maksudnya dua gunung, dua bukit Uhud tadi. Kemudian kullu qiratin mislu Uhud, disebut sini, iaitu katanya setiap qirat itu, bukit tadi ni adalah bagaikan Uhud, gunung Uhud, bukit Uhud. Itulah dianya. Man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan, sesiapa yang menyembahyangkan jenazah si mati itu, lepas itu dia pulang selepas sembahyang, dia tak bawa pergi kubur, fa innahu yarji'u bi qiratin, maka dia pulang dan membawa satu bukit ataupun satu gunung Uhud tadi, sebagian gunung Uhud. Jadi ya, satu, kalau kita ziarah ke mayat tadi ni, ke orang mati tadi, sampailah kepada sembahyang, kalau boleh, ya, ada kemampuan ataupun ada keilmuan, ya, tumpang memandikan sama. Kerana memandikan ini, Allah akan ampunkan dosanya bagaikan ia baru dilahirkan semula. Bagus tu. Tapi jaga amanah. Jangan hina mayat, jangan malukan mayat, jangan ceritakan keburukan mayat. Dia jaga betul-betul. InsyaAllah dia dapat pahala bagaikan dia baru dilahirkan semula. Dosa tu tak ada, pahala banyak, ya. Ini kelebihan dia. Kemudian kalau dia balik lepas dia menyembahyangkan, kemudian dia balik, ya, summa raja'a qabla an turpan, dia balik sebelum dikebumikan, fa innahu yarji'u bi qiratin, sebenarnya dia pulang dalam membawa pahala satu gunung, satu bukit Uhud. Jadi ya, bila berlaku kematian ni akan dapat dua bukit Uhud. Bukit Uhud kalau dihitung betul-betul, kaji baik-baik, panjang dia 7 km. Bukit Uhud, itulah pahala yang kita dapat. Panjangnya 7 km, lebarnya ialah 3 km. Itu baru bukit Uhud. Jadi mudah-mudahan, ya, kita akan dapat dua bukit Uhud kalau berlaku kematian. Apatah lagi kalau kita memandikan pula, mengkafankan dia, kita juga berperanan membantu dalam ramai-ramai tu 5 orang atau 6 orang tu. Tak kira lah dengan cedok ayak bagi kolej dan ambil. Kalau tu ambil, kita ambil kolej kosong pula, cedok air. Maknanya membantu. Tambah yang terus, ya, dalam keadaan dia memandikan, meruang lah apa semua, meruang, ya. Ya, meruang tu maknanya membasuh tempat keluar najis dia.
Dia kena pandai dalam proses membasuh tu, insya-Allah. Sebab mayat ni dah mati, kita yang hidup lain. Kita yang hidup, tempat najis keluar kita tertutup rapat, tak boleh keluar apa pun. Hatta sampai angin pun berbunyi, angin nak keluar pun berbunyi, punya tahan, punya bagus, jaga. Tapi bila mati tak ada dah, lembik dah, makna boleh bila-bila. Itu pasal bila kematian berlaku, najis akan keluar. Jadi sebelum nak mandikan tu, elok tekan perut sikit, dudukkan dia dan tekan perut, turun perut, kemudian bawa air curah bagi najis tu jatuh, gugur di tempat lain. Kemudian lepas tu bila dah habis, barulah dibasuh tempat keluar najis dia. Itu nama meruang, dengan menggunakan tangan kiri. Haram kalau tak berlapik, kena ambil kain tutup, kain putih bagus. Sebab kain putih senang, bila kita basuh tempat najis keluar, lepas tu kita air kita berhentikan, kita pun tekapkan sekejap tangan kita ke tempat keluar najis dia tu, kemudian itu angkat. Kalau najis ada keluar, nampak di kain tu melekat. Itu senang. Jangan tengok, bukan tengok najis ni, jangan neropong angkat kain. Ada, saya terkejut tengok apa dia, teropong tengok macam ni, mana boleh, haram. Jangan melihat tempat aurat dia, haram. Tangan kita ni pun masa kita sapu tu, basuh tu, berlapik. Paling-paling tak ada kain. Kalau pakai sarung tangan lagi cantik, sarung tangan dulu, lepas tu baru kain. Kalau sarung tangan saja yang jenis getah tu, bila basuh nanti najis tu dia akan mengalir keluar, jadi kita tak ada tengok. Tapi kalau kain, dia akan melekat di kain tu. Tengok ada kuning, kalau ada kuning, jawabnya najis ada, kita basuh lagi, curah lagi. Gitulah cerita dia. Panjang cerita kalau nak ceritakan yang tu, hatta sampai mungkin ada yang tak sangka-sangka, tak disangka-sangka kita basuh-basuh, rupanya dia berhasil. Selama ni kita tak tahu pun dia berhasil, dia tak cerita pun. Maka dia waktu jaga, jangan kita aibkan si mati. Cerita ke orang, tadikan, bercerita ke orang, haram, bahaya tu. Memang sedap bercerita tu, tapi kita tidak ada pahala. 2 bukit Uhud habis, out. Pahala yang dikatakan sebagai apa? Sebagai hidup, bagaikan hidup semula tanpa ada dosa. Oh, cantik. Tak ada. Berdosa manjang kita. Jadi jaga yang tu. Jadi itulah untungnya Untungnya orang-orang ada peluang memandikan, mengkebumikan ataupun menguruskan jenazah. Tapi kalau jenazah COVID tu janganlah. Nanti dulu kalau COVID tu kena pandai. Kalau tak reti jangan cuba. Ada yang memandikan dia, ada yang ni akhirnya meninggal. Perempuan yang mati, waris tak bagi tahu, tak tahu macam mana. Maka datanglah tukang mandi biasa kampung, mandikan dia. Dah mandikan, apa jadi? Cerita yang mandikan tu, akhirnya dia pula kena penyakit tu dan maut. Dalam rumah dia pula habis, seorang meninggal. Daripada suami isteri dia mati, suami mati, kemudian anak-anak pula ada juga yang mati. Kesian. Jadi kalau yang tu kita kena serah kepada yang tahulah, yang arif. Kita tak apa reti yang tu. Yang mudah-mudahan pihak hospital dia sentiasa menjaga ni. Itu pasal kadang-kadang bila penyakit macam tu telah diuruskan di hospital awal, ada tukang mandi dia, memang ada. Semua lengkap dah. Dan kalau nak perlu sembahyang terus pun boleh. Sembahyang tu, tapi sembahyang tak ramai lah. Sembahyang yang afdal ialah sembahyang yang pertama tu. Jadi kalau sembahyang yang pertama tu buat di rumah, hanya 5 orang aja. Sebab kata nak mengelakkan daripada
Ni apa, yang berlima ni tak apa sihat, jadi biarlah kita sembahyang di rumah. Padahal di masjid punya ramai nanti, ya, berpuluh-puluh orang, dekat 100 orang menunggu di masjid. Maka yang afdal di masjid tadi. Tapi oleh kerana afdal di rumah, sembahyang di rumah dah, maka sembahyang kedua tu kurang afdal dah. Jadi sebaik-baiknya kita ambil sembahyang yang pertama tu, biar ramai betul. Sebab nanti di sini pun ada menceritakan tentang kelebihan sembahyang jenazah beramai itu. Wallahu alam. Itu saja saya nak kaitkan di sini. Sedikit saja ganjaran dia, hebatan dia. Saya tak mau cerita pengajaran dia apa semua. Jadi, ya, kita menolong ataupun kita menziarahi si mati, kita dapat 2 gunung Uhud. Sekiranya sampai kepada, ya, mengkafankan dia, memandikan dia, mengebumikan dia. Tapi kalau tak sampai mengebumikan, hanya sembahyang lepas itu balik, dapat 1 qirat dia, 1 gunung Uhud. Wallahu a'lam. Qala al-muallif rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain aminin. Bab wudu' minan naum, iaitu bab wudu' daripada tidur. Betul ya? Harap salah tegur. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tidur itu pun satu perkara yang boleh jadi membatalkan air sembahyang. Maka di sini telah didatangkan 2 hadis oleh Abu Isa At-Tirmizi. Pertamanya riwayat daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Maka tiada didatangkan dan tiada diterangkan oleh dhaifnya. Jadi hadis yang dibawa oleh Ibnu Abbas ini tidak ada mengatakan dhaif ke apa, tak ada. Dan keduanya hadis riwayat daripada Anas. Ya, satu lagi daripada Anas radhiyallahu an, demikian bunyinya. Jadi ambil daripada Anas. Apa kata daripada Anas? An Anas bin Malik qol, daripada Anas bin Malik berkata, kana ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanamun, mereka tidur. Yanamun, tidur. Summa yaqumun, lepas itu mereka bangun. Payusallun, lepas itu mereka sembahyang. Tadi tidur, ya, bangun, sembahyang. Wala yatawaddaun, dan mereka tidak mengambil wudu sebelum sembahyang. Hasan sahih, ya, mana baik hadis ni betul. Jadi cuba kita bicarakan, baca balik apa maksud sini. Yanamun diriwayatkan pada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya adalah segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sekalian mereka itu. Tidur. Tak larat dah. Tapi sini nak sembahyang ni, sembahyang isyak ni. Ya, tidur dulu. Dah Rasulullah tak mai. Punya setia tunggu Rasulullah, imam lambat sampai. Tapi siapa imam? Rasulullah. Tapi nak jadi cerita ni kenapa? Kerana tatkala hendak sembahyang isyak, sembahyang isyak, dan Bilal pun sudah kamat. Dah kamat dah. Ya. Apa jadi? Dan berkata satu daripada sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah bangun. Ya Rasulullah, dia panggil Rasulullah, hamba ada sedikit hendak cakap, ada hal sikit ni, kerana hajat, nak bercakap kerana hajat. Maka Nabi pun bercakap dan terhenti sembahyang. Nak sembahyang tak jadi. Ni cerita dia. Tengah nak sembahyang ni, nak sembahyang dah, berdiri dah. Tiba-tiba kawan ni bangun, ya Rasulullah, saya nak ada hajat penting, nak bagi tahu, nak tanya sikit kepada Rasulullah. Rasulullah pun terus membenarkan dia bertanya. Dan maka berlakulah situ dialog, ya, berbicara panjang. Maka tatkala sahabat menanti hingga tertidur-tidur, mereka itu mengangguk-anggukkan kepala, maknanya teratuk-atuk kepala dah. Ya, nak mengantuk, mungkin terlena, terlelap. Summa yaqumun
fayusalluna wala yatawaddaun. Kemudian daripada Nabi sudah bercakap-cakap itu, ia pun sembahyang. Nabi pun terus kamat sudah dah. Jadi Nabi tak cakap apa. Oh bunda, apa bunda? Ya, terus saja berada di depan saf imam dan terus mula nak sembahyang Isyak. Ya, dah jauh malam tu. Bukannya awal malam, jauh malam. Memang biasa kadang-kadang ya Nabi buat macam ni. Dan bangun sekalian mereka itu bila nampak Nabi ia mula nak sembahyang, ia pun sembahyang Allahu Akbar maksudnya. Maka sahabat-sahabat terkejut, langsung masing-masing bangun. Maka sembahyang mereka itu sama-samanya dan tiada mengambil wudu. Tak mengambil wudu. Nabi pun tak tegur, cuma Nabi sembahyang terus. Jadi semua pun ikutlah Nabi sembahyang semua orang. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih, maknanya bagus, elok, dia tak ada apa. Dan hadis ini boleh dapat terang waqi'nya, ya, jelas siapa yang bercakap dan apa semua kita tahu. Sebagai aku terangkan itu di dalam Al-Um, kata Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i, dan dalam Sahih Muslim, dan datang daripada satu lagi dikeluarkan oleh Imam Syafi'i sampai sanadnya kepada Umar, sampai kepada Umar bin Khattab. Jadi sanad memang bagus, ialah mana sahabat Nabi yang betul-betul melihat bahwasanya adalah ia tidur, duduk, kemudian sembahyang ia. Siapa ni? Ini Umar bin Khattab pula. Dia kata aku tidur dalam keadaan duduk, kemudian sembahyang ia. Dan tiada mengambil wudu. Tengah tidur duduk, tengok-tengok Nabi dah mula sembahyang. Bangun terus, sembahyang terus. Jadi ya keadaan ada yang terbaring, ada yang turun terangguk-angguk, ada yang duduk. Ya macam mana ni? Jadi jawabnya, ya masalah cara ni nanti kita akan bicarakan nanti pada bab-bab yang lain. Ada nanti lepas ni di bawah, dia tak jauh. Masalah sambung 293. Air sembahyang orang tidur dan hukumnya. Wudu orang yang tidur, apa hukumnya? Kata Abu Isa, dan telah bersalah-salahan ulama ya pada wudu. Pendapat ulama berbagai. Daripada orang yang tidur itu, maka telah memikir kebanyakan daripada mereka itu bahawasanya tiada wajib atasnya wudu apabila tidur, duduk atau berdiri hingga tidur berbaring. Dia tak ada apa. Dan dengan dia berkata As-Sawri, Thawri dan Ibnul Mubarak dan Ahmad katanya, dan telah berkata setengah mereka itu apabila tidur sampai ia hilang akalnya, wajib wudu. Jadi kalau tidur tadi ini, dia begini, kalau tidak ada perintah daripada Nabi, ini pesanan ya, waktu Nabi melakukan ibadah, kalau tidak ada perintah apa-apa, malahan Nabi suruh sembahyang, jangan banyak soal ya. Intub dalakum tasukum, la tas'alu an asya hina tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya sesuatu nanti akan menyusahkan kamu ya. Ini cerita dia pada asal, tetapi ini dah dihuraikan supaya kita lebih jelas. Kalau zaman masa turun Al-Quran ya, perintah, jadi apa saja Nabi buat ikut je lah ya. Nabi sendiri pun pernah berlaku sembahyang tanpa wudu, ada berlaku, tapi tak kiralah, sebab Nabi itu Rasul, dia ada keistimewaan, walaupun dia merupakan satu yang dia kewajipan kalau ambil wudu, tapi keistimewaan baginda pun ada. Apa keistimewaan baginda? Kahwin berapa orang? 11 orang, ada mengatakan 14 ya. Dan kalau kitab apa ni, apa sebut dalam sirah, ensiklopedia sirah,
Kita tengok situ dia tulis berapa? 14. Ya, tapi yang kita biasa dengar 11. Oh, ramainya. Kita boleh berapa? 4 orang je. Itu pun takut. Ya. 4 orang aja pun. Ya, tapi lebih kacau. Ya. Ada yang sampai guru besar. Sampai tidur dalam store, tak berani nak balik. Kerana yang ni, ya, punca apa? Kerana kahwin lebih. Jadinya apa buat? Kalau kahwin lebih tu lagi bagus. Tapi tengoklah, ya, kalau isteri tu izinkan. Tapi kalau isteri tak izin, tak usahlah. Cari naas, ya, tak usah. Ya, baik tak usah, tak apa. Tapi kalau boleh, pahalanya lebih berganda lagi. Ibadahnya pun bagus. Ya. Wallahu alam. Bagaimanapun, ya, itu Nabi kahwin sampai 14 orang. Saya 11 orang, kita 4 orang saja. Ya, biasanya seorang lah. Tapi itulah, ya, kalau lebih ni, ya, kalau sampai 4 orang, ya, boleh isteri benarkan, alhamdulillah. Tapi kalau isteri tak benarkan, macam mana pula? Ya, terpaksalah, ya, tak usah. Lagipun kita kena nasihatkan isteri kita ni, tak benarkan, jangan kata ini merupakan undang-undang dia. Kahwin lebih 1, 2, 3, 4 ini undang-undang Allah. Allah benarkan. Jadi kalau dia tak bagi, kenapa pula? Boleh cari lain. Apa cara dia? Mungkin suami kita ni kita tak adil. Boleh. Dia tak adil. Nanti kalau pergi mahkamah, lawan betul-betul di mahkamah, pasang lawyer cukup-cukup. Ya, untuk nak meluluskan kita punya syarat tadi, supaya hakim tahu. Kalau tidak, tak boleh juga. Kalau semata-mata aku tak bagi, aku tak bagi, aku tak mau, aku tak mau dimadu, aku tak mau dimadu. Kalau itu saja wirid dia, salah. Sebab dia menidakkan perintah Allah. Boleh membawa kepada satu kesalahan di segi akidah. Kerana dalam Quran pun menyebut dah, ya, menyebutkan boleh kahwin lebih daripada 1, 4 orang boleh. Tiba-tiba kita mengeras tak bagi. Jangan, hanya 1 saja. Tak boleh orang lain kongsi, tak mau kongsi. Ya, salah. Kita telah menidakkan Al-Quran. Apa hukum? Boleh membawa kepada terkeluar kita daripada perintah Allah. Ya, jawabnya kena taubat. Kalau tak taubat, berat. Ya, kita melanggar apa yang Allah perintahkan. Jadi buat yang baik supaya sama-sama membawa kepada kebaikan. Jadi, ya, bila kita lihat gitu keadaan dia, maka Nabi SAW, kalau baginda perintahkan sembahyang, terus sembahyang semua orang. Tak ada apa dah. Ya. Jadi wajiblah wudu atasnya. Ini apa pula? Kalau sekiranya didapati, ya, tidurnya tadi keadaan yang tidak betul. Tidur baring tak betul. Kenapa duduk itu boleh? Duduk tu boleh sebab kita duduk dalam keadaan papan punggungnya tertutup. Maksudnya elok dudukkan papan punggung. Punggung kita sebelahnya belah tu duduklah elok je. Jadi bila tidur yang rapat elok, insya-Allah, ya, kemianan tu tak keluar. Itu yang penting. Ya, keluar angin tak ada. Sebab, ya, kita ni dalam keadaan badan kita pun besar elok, ya. Dan kita tidur pula tak tersandar begini. Kalau tersandar tu mungkin terenggang dah, ataupun begini ke, ataupun begini ke, apalagi gini lagi, ya, lagi mudah angin tu keluar. Ya, kemianan tu keluar. Kadang-kadang kita sendiri pun tengah menulis rekod buku, kadang-kadang buat kerja malam-malam, ya, jenis rumah ni kadang-kadang kelambu pun tidur dalam kelambu masing-masing. Kita menulis pukul 1 tak tidur lagi nulis.
Kadang-kadang terkejut dengar put kata bunyi ni. Berlawan kentut pula put sana pula. Tu dia lah. Lama senyum seorang bulat mata kita. Ya. Itu puncanya sebab tidur yang baring memang tak boleh kontrol. Siapa tidur baring habis batal. Kecuali tidur yang kedudukan papan punggungnya rapat dua-dua, dia akan tahan daripada angin tu keluar. Angin kentut tadi nak keluar, tak dapat. Itu yang boleh. Kalau tidur macam ini, tak ada. Ya, sengit macam ni tak boleh lagi, renggang. Ada juga. Ya, boleh diisyaratkan bahawa kemianan tu keluar. Boleh keluar. Angin kentut tadi keluar dia. Baiklah. Jadi apabila tidur sampai hilang akal, ni satu lagi, hilang akal. Maknanya bila tidur tadi tak sedar apa-apa dah, tu hilang akal. Itu maknanya ya, wajiblah wudu atasnya. Wajib mengambil wudu lain. Kalau tidur, kalau dia baring tertidur. Kalau baring saja diam, tak tidur, tak apa. Baring dia wirid katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia baca tak henti-henti, dia baca mulut dia, tapi dia baring. Lepas tu terus dia sembahyang bangun. Apakah batal sembahyang dia? Tanya dia balik, hang tidur tak? Tak katanya. Kalau tak tidur boleh, tak ada batal. Tapi kalau terlelap sekejap, jawabnya batal lah wudu. Dan dengan dia berkata Ishaq dan kata Syafi'i, barang siapa tidur duduk, maka mimpi ia atau tersengit pungkurnya. Maksudnya dia tidur dalam keadaan duduk, maka mimpi ia tak apa lagi mimpi, atau tersengit pungkurnya. Punggung tersengit. Apa hal? Kerana bersangatan cedera tidurnya, lampau sedap tidur ni, sengit, maka wajib atasnya wudu. Ya, wajib dia mengambil air sembahyang lain. Wallahu alam. 294. Masalah air sembahyang tidur duduk, apa hukumnya? Kata Nawawi, apabila seseorang tidur duduk akan sebagai duduk yang tetap, tiadalah hilak, ya, tiada hinjau-hinjut, maksudnya tidak tersengit dak. Tiada terhinjau-hinjut pungkurnya daripada bumi, tiadalah ya batal air sembahyang, tak batal. Kalau diam, elok je diam. Ya. Walaupun dia mengeruh, bunyi ya. Tak apa. Tidur betul itu, mengeruh. Sebab tidurnya papan punggung dia rapat. Dan dia tak bergerak-gerak, dia bersila katakan. Boleh? Ya, tak ada masalah. Kemudian jika tiada demikian, nescaya batal sama ada terhincut sedikit atau banyak, ya. Tiada hincut-hincut pungkulnya daripada bumi, tiadalah batal air sembahyangnya, tak batal. Dan jika tiada yang demikian, nescaya batal sama ada terhincut sedikit atau banyak, dan sama ada ia dalam sembahyang atau di luar sembahyang, ya, batal. Tengah wirid dia duduk lama terlena terus, ya, habis batal. Tapi tersengit, kalau tersengit habis. Inilah mazhab Syafi'i, dan di sisinya tidur itu bukan hadas pada dirinya, dan hanya saja ia dalil atas keluar angin, yakni kentut kecil. Maka apabila seseorang itu tidur ia dengan ketiadaan tetap kedudukannya, mana papan punggungnya tak elok, terhampar cantik, tak, nescaya ya kuatlah sangka, iaitu zannya bahawa dia batal wudu.
Maksudnya kuatlah sangkaannya, kuatlah zannya, di mana dia sudah batal air sembahyangnya, akan keluar ya angin, maksudnya tu. Maka dijadikan oleh syarak akan ini ghalib seperti tahqiq. Ya, kebiasaan begini keadaan, macam benar, betul. Jadi siapa yang tertidur dalam keadaan pergerakan badannya tak sama ataupun tersengit ke, maka bila terlena saja, terlelap saja, batal lah. Ya, dia kena wajib ambil sembahyang lain. Dan apabila adalah tetap kedudukannya, maka tiadalah ya kuat zan akan keluar. Ya tak apalah. Kalau ya tidak apa, tidak tetap kedudukannya, maka tiadalah kuat zannya tadi akan keluarnya. Jadi keyakinan itu banyak tidak batal, maka tak payah. Baik, seterusnya 295, masalah hilang akal batalkah air sembahyang. Kalau hilang akal ni dia tak betul dah. Kata Nawawi, telah ittifaq ulama, telah bersepakat semua ulama atas bahawasanya hilang akal dengan sebab gila, hilang akal dengan sebab pitam, hilang akal sebab mabuk, mabuk minum arak ke, atau mabuk ya tuak ke, ataupun apa ni bunch ni maknanya ganja, atau obat, makan obat menyebabkan dia tak berapa bagus, dia pun dia bikin nescaya batallah ia akan wudu, batal wudu. Ataupun ya dia masukkan dalam badannya insulin, orang penyakit kencing manis, masukkan insulin dalam badan, kemudian insulin tadi ini rupanya terlajak, tinggal lagi 1.9 atau tinggal 2, bahaya ya, kalau habis langsung maut. Jadi gula dalam badan tak banyak dah, sebab dia injek tadi ni banyak. Injek tu pula bukannya yang had yang malam punya, hak siang. Hak siang biasanya bila suntik saja dia akan menyebabkan cepat, perjalanan cepat. Tapi kalau yang hak malam tu dia lambat. Jadi dia suntik siang tu banyak. Boleh bawa kepada pengsan. Ya, dia tak sedar. Maka ini pun boleh dianggap sebagai batal air sembahyang kita, bila membawa kepada ya hilang akal dengan sebab gila, pitam, mabuk arak, mabuk tuak, mabuk ganja, atau mabuk obat. Sama lah tu ya. Nescaya batallah ia akan wudu, sama ada sedikit atau banyak. Ya, tak boleh juga. Saya sembang dengan kawan saya. Dia kata dia tak sedar langsung, sampai isteri gerak dia tak peduli. Tapi bercakap kadang-kadang membalas juga, boleh bercakap betul. Sampai dia buka baju, buka saya di depa, buka kain, buka habis tak pakai apa-apa. Saya terkejut, tak ada rasa, tak ada apa pun. Sampai dibawanya saya pergi ke bilik mandi. Lepas tu dicurah air, dijurus air sejuk pagi-pagi. Pukul 5 subuh lebih kurang, pukul 6. Ya, dia jurus air, basuh badan kita pun. Yang kita ni pun kira diam. Tapi boleh jugalah sebab nak bernafas, dia basuh sapu muka tu, boleh jugalah tu. Lepas tu apa buat? Mereka pakaikan saya kain, saya tak perasan saya dimandikan. Ya, tengok-tengok dia punya dia punya darah, gula dalam darah dia, cek, ambil darah dia, tengok berapa gula, 1.9. Oh, bahaya. Ya, nasib baik dah, tak ada apa-apa, dia kata. Sampai saya dibawa oleh ambulans balik, hantar pergi ke hospital terus. Tapi tak ada apa-apa pun, kata bagus. Betul, baguslah jawabnya. Orang jenis macam tu,
Ya. Orang jenis macam tu, dia bagi jamu dia dengan air gula aja. Kalau ada satu tinggal lagi, cubalah ambil air gula tu bubuh dalam sudu, bancuh banyak-banyak sikit, 2 sudu, 3 sudu mumbung tu, bancuh dengan air sejuk di setengah cawan ya, bancuh, suruh dia minum, tuang mulut dia pelan-pelan. Kalau dia boleh suar cawan tadi, suar ke mulut dia. Tapi kadang mula-mula tu susah. Mula-mula tu suar ke mulut dia tak mau, diam je. Padahal dia memang memerlukan yang tu, tapi dia tak dengar apa. Lepas tu bila disuarkan ke mulut, saya sedar katanya, bila suar mulut sudu tu manis, saya pun terus telan. Bila telan, dia tengok dia orang, dia perasan. Bila gula tu dah mula masuk ke badan dia, dia pun terkejut tengok luar ramainya orang. Apa hal? Baru dia sedar yang dia tu dalam keadaan tak sedar. Ni dia. Kata batal wuduk. Batal. Kalau ada wuduk, batal. Ya. Baik. Sama ada sedikit atau banyak dan sama ada tetap kedudukannya. Ya. Jadi batal tadi ni disebabkan apa? Disebabkan wuduk sama ada sedikit atau banyak dan sama ada tetap kedudukannya. Ya. Dia makan obat tadi banyak ke sedikit ke tak kisah. Ya, sedikit atau banyak. Sama ada tetap kedudukan punggungnya ataupun tidak, ya tak kisah tu. Kata ashab kita, Nabi ada tidur. Ni dia cerita dia. Kata ashab kita, sahabat kita, Nabi ada tidur baring hingga mendengkur, kemudian sembahyang ia. Maka kerana apa tiada batal wuduknya? Dijawabnya adalah tiada batal air sembahyang Nabi dengan tidurnya itu, maka yang demikian itu tertentu bagi Rasulullah. Kita tak boleh komen apa-apa. Ya, dia ada keistimewaan. Ya, mungkin kita tengok Nabi mendengkur cukup, tapi sebenarnya Nabi ya mungkin tak tidur. Kadang-kadang kita tengah sembahyang pun, di belakang tu tengah sembahyang, Nabi dapat mengesan, dapat tahu. Itulah kehebatan ya Rasul. Dia ada kelebihan maksum, terpelihara daripada tersilap, dan juga dia sentiasa dibantu oleh Allah dan juga malaikat. Maka masalah tadi ni, kalau Nabi tidur, dia bangun, dia sembahyang, itu keistimewaan bagi baginda. Itu usah kita bincang yang tu. Adapun yang lain daripadanya maka dihukumkan batal semua. Jadi kalau macam tu tidur, macam Nabi tidur tadi, Nabi sembahyang, itu tertentu bagi Nabi. Ya, tapi kita ni, ya kalau berlaku macam tu dihukumkan batal semua habis. Ya. Masalah mengantuk tiadakah batal wuduk? Berapa baris? 4 baris. 4 baris kita baca yang ni. Masalah mengantuk tiadakah batal wuduk? Kata Nawawi, telah berkata Syafi'i dan ashab, ya, tiada batal wuduk dengan sebab mengantuk. Tak. Kerana mereka itu ya bermula alamat tidur, baru tanda-tanda nak tidur, bahawasanya padanya hilang pikiran dan gugur panca indera. Gugur panca indera melihat dan lainnya. Ya dah macam indera melihat, mata tak apa-apa elok dah. Ya, apa-apa pun semua dah tak berapa bagus dah. Mata pun terpejam dan lainnya daripada panca indera yang lain. Dan adapun mengantuk, maka tiada hilang akal dan hanya telah ya hanya lemah panca inderanya daripada ketiadaan gugurnya. Jadi tak ada apa-apa yang tu tak batal. Kalau mengantuk tak ada apa-apa. Wallahu a'lam. Insya-Allah ya. Syakkan mengantuk atau tidur. Wallahu a'lam, takat tu dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نرضى الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته